Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu kembali bersama Cikgu Asma dalam mata pelajaran Fiqh Taharah tahun 1. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada PDPR kita pada hari ini, pada minggu ini, cikgu minta anak-anak cikgu untuk keluarkan buku Fiqh Taharah tahun 1. Okey, ini adalah buku Fiqh Taharah tahun 1. Okey, ini adalah buku Fiqh Taharah tahun 1. Baiklah, pembelajaran kita pada minggu ini adalah berkaitan tajuk 8 iaitu di mana tajuk 8 iaitu apa, iaitu wuduk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk 8. Mari kita baca bersama-sama tajuk 8. Apa itu wuduk? Baiklah, firman Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, baca bersama-sama. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okey, maksudnya ialah muka surat 33. Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali, iaitu berwuduk. Okey, kita tengok, perhatikan gambar dialog di bawah. Okey, soleh, apa itu wuduk? Apa itu wuduk? Okey, kerana kata wuduk ialah meratakan air mutlak pada anggota badan yang tertentu mengikut tertib bagi melakukan ibadah tertentu. Maksudnya lah, wuduk ialah meratakan air mutlak. Okey, kita dah belajar masa minggu-minggu lepas air mutlak dalam tajuk 4. Ada tu 7. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air salji. Yang ketiga, air embun. Yang keempat, air pergi. Yang kelima, air sungai. Dan yang keenam, air laut dan air embun. Yang ketujuh itu adalah air mutlak, di mana air mutlak adalah untuk mengambil wuduk. Meratakan air, iaitu air mutlak macam cikgu cakap tadi, dengan anggota badan yang tertentu. Apa anggota badan untuk wuduk? Ialah membasuh muka. Yang kedua, membasuh kedua belah tangan kamu meliputi siku sampai meliputi siku tangan hingga siku dan sebahagian separuh dari kepada kepala, sebahagian kepala. Dan yang keempat ialah kedua belah kaki sampai buku lali. Itu adalah anggota wuduk yang perlu kamu basuh. Okey, yang tertentu mengikut tertib. Maksud tertib ialah mengikut urutan. Yang pertama mesti basuh muka, yang kedua mesti tangan hingga siku, yang keempat sebahagian kepala, ketiga dan yang keempat ialah membasuh kaki hingga buku lali. Okay. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okey, sebelum kita pergi muka surat seterusnya, okey, kita kenapa berwuduk? Sebab kita berwuduk sebab nak solat. Sebab nak solat, wuduk. Sebab kita perlu ambil wuduk sebab nak solat. Lepas tu nak jadikan wuduk kita, solat kita tu sah. Kena barulah diterima oleh Allah, nak senang masuk syurga. Itulah mengapa sebab perlu berwuduk. Sebab apa? Kelebihan dia boleh masuk syurga. Hati pun senang. Okey, kita pergi muka surat yang seterusnya. Muka surat 34. Okey, ialah aktiviti 1. Kita buat bersama-sama. Ulangkah kaji. Dia suruh lengkapkan silang kata ini.
Okey. Atas ke bawah. Nombor 1, 2, 3 ni daripada atas ke bawah jawapan dia. Yang bawah ni dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Okey. Kita buat sama-sama bersama cikgu. Kita pergi pada soalan yang pertama. Orang Islam wajib apa sebelum tawaf? Sebelum nak tawaf, orang Islam mesti kena ambil wuduk. Okey. Soalan nombor 1, jawapan dia di sini. Kena ambil wajib berwuduk. Wajib Okey, cikgu bagi contoh macam mana nak jawab. Okey, kita pergi pada ni. Kita buat dulu wuduk. Macam mana je wuduk? Okey, cikgu tulis. Okey, nombor 1 yang ni wuduk. Okey. Waw. To. Waw. Hamzah. Okey. Macam mana awak nak cerakinkan? Awak kena cerakinkan satu-satu huruf ni letak dalam kotak. Cantum. Okey. Ceraikan. Cerakinkan maksud ceraikan. Okey, satu-satu huruf. Huruf pertama huruf waw. Huruf kedua huruf dot. Huruf ketiga huruf waw. Huruf keempat ialah huruf hamzah. Kemudian kamu masukkan satu-satu huruf. Okey. Kamu masukkan satu-satu huruf. Huruf waw dulu masukkan dalam kotak yang pertama. Boleh faham? Okey, cikgu masukkan contoh, cikgu tulis dalam ni. Okey, sekejap ya. Cikgu tulis. Okey, cikgu padam jap. Okey, cikgu try tulis wuduk dekat kotak ni. Nombor 1. Huruf waw. Okey, sekejap semula waw besar. Cikgu bagi contoh 1. Waw. Dot. Waw. Hamzah. Okey, macam tu saja. Kamu tulis satu-satu. Pastikan jawapan mesti ada. Okey, yang pertama mesti ada jawapan yang kamu telah tulis dekat tu. Kemudian kamu cerakinkan huruf-huruf ni, masukkan satu kotak. Perhatikan ada waw, dot, waw, hamzah. Okey, kita pergi kepada kita tengok kembali ya. Soalan nombor 2. Wuduk artinya meratakan air pada anggota. Okey, soalan dia sebenarnya salah. Dia bagi belakang. Pada jawapan dia adalah anggota. Wuduk artinya meratakan air pada anggota badan. Macam tadi cikgu kata, ini cikgu dah cerakinkan huruf. Okey, anggota badan. Okey. Cikgu tunjuk balik kembali contoh. Yang ni cikgu dah tulis. Okey, cikgu padam yang tadi wuduk ni. Kita buat semula anggota. Okey, anggota kalau cikgu belum cerakinkan ejaan dia alif, anggota. Ta alif ta anggota. Lepas tu cerakinkan huruf ni jadilah macam di bawah ni soalan nombor 2 ni. Ini adalah ejaan perkataan anggota yang dicantumkan. Yang ni dah dicerakinkan. Jawapan nombor 2 ni dah cerakin alif, nga, ga, waw, ta, alif. Kita dah cerakinkan. Mesti tahu jawapan, lepas tu kemudian cerakinkan huruf. Okey. Kita pergi kepada muka surat yang tadi. Kita tengok soalan yang ke-3. Soalan 1 dah jawab, soalan 2 dah jawab, soalan 3. Hadas terbahagi kepada 2. Hadas besar dan hadas. Okey, tengok minggu lepas kita belajar, minggu seterusnya kita belajar berkaitan dengan hadas. Ada 2 jenis hadas. Iaitu hadas besar dan hadas kecil. Pandai. Hadas kecil. Okey, ejakan perkataan kecil. Kemudian cerakinkan. Tuliskan jawapan nombor 3. Faham? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Tulis dari kiri ke kanan. Okey. Soalan 2. Bangkai yang tidak menjadi najis. Okey, kita dah belajar berkaitan dengan najis. Tajuk najis, sekejap cikgu tengok balik. Najis ialah tajuk yang ke-6. Mana najis ada 2 jenis najis yang kita belajar, iaitu yang boleh makan, iaitu bangkai yang tidak menjadi najis, iaitu contohnya macam ikan ataupun belalang. Dia dah mati tapi kita boleh makan. Bangkai yang tidak menjadi najis, iaitu jawapan nombor 2 ke bawah, ke tepi ialah ikan.
Ikan. Macam mana eja ikan? Cantumkan dulu ejaan perkataan, kemudian baru cerakinkan. Macam mana eja ikan? Ingat kembali ikan. I-E-K-A-N. Ikan. Okey. Alif, ya, i. Kita pergi kepada ni. Alif. Ikan. Okey, kita pergi ikan. Cikgu nak okey, kita menulis ikan. Okey. I K A N. Okey, ikan. I-E-K-A-N kan, ikan. Itu dalam bahasa Jawi, Rumi. Sekarang kita pergi kepada bahasa Jawi, ikan. Alif, ya, i, kaf, nun, kan, ikan. Okey, kita nak cerakinkan huruf. Kita cerakinkan. Jadi alif, ya, kaf dan nun. Okey, tengok dekat soalan nombor 2. Jawapan nombor 2. Ada 4 kotak. Huruf alif, huruf ya, huruf kaf, huruf nun, ikan. Okey, itu saja. Senang kan? Mudah kan? Okey. Pertama mesti tahu jawapan dalam perkataan dia, kemudian cerakinkan huruf-huruf dia. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4, apa jawapan? Adalah termasuk dalam taharah batin. Kita tengok soalan taharah batin. Taharah batin ada tajuk yang kedua, taharah batin. Tajuk yang kedua adalah termasuk dalam taharah batin. Soalan nombor 4. Apa taharah batin? Tengok balik, ulang kaji balik. Itu taharah batin yang kata guna yang ada mata, lidah dan hati. Kita mesti suci ni mesti ada mata, lidah dan hati. Okay, sebab nak membersihkan jiwa mesti menggunakan mata, lidah dan hati. Okay, ada 3 sahaja anggota, iaitu mata, lidah dan hati. Jawapan dia nombor 4 ni adalah mata. Mata ejaan mim alif ta. Mata. Cerakinkan mim alif ta. Satu huruf tulis dekat nombor 4. Jawapan nombor 4. Lepas tu yang terakhir soalan nombor 5. Anugerah Allah pada manusia. Supaya boleh bercakap. Okey, macam cikgu tengah bercakap, kalau tak ada benda tu anggota yang anugerah Allah tu, kita tak boleh bercakap. Apa anugerah Allah yang kita membolehkan kita bercakap? Kita tengok soalan nombor 5. Ada 4. Apa itu? Apa jawapan dia? Jawapan dia ialah lidah. Okey, tengok lidah ejaan dia L-I-D-A-H. Lidah. Tapi kalau dalam Jawi lam, ya, li, dal, ha, dah, lidah. Kemudian kamu cerakinkan huruf lam, ya, dan ha. Itu saja. Senang kan? Okey, kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti yang seterusnya, aktiviti yang terakhir, iaitu dia suruh kelaskan. Okey, dia suruh kelaskan pernyataan di bawah ini. Kelaskan ialah masukkan dalam kumpulan dia. Kelaskan, kumpulkan dia, kelaskan dia. Okey, yang pertama ialah wajib berwuduk. Yang kedua ialah tidak wajib berwuduk. Okey, baca yang ada jawapan yang diberikan. Ada 8 jawapan diberikan. Di mana wajib kena ambil wuduk, yang kedua tidak wajib ambil wuduk. Okey, kita pergi yang pertama. Dengar betul-betul cikgu baca, kemudian kamu tulis pada jawapan yang betul. Berkelas dia yang betul, kategori yang betul. Okey, yang pertama, bersukan. Bersukan wajib berwuduk atau tidak wajib berwuduk. Okey, kalau kamu rasa dia wajib berwuduk, tulis. Kalau kamu rasa dia tidak wajib berwuduk, tulis pada tidak wajib berwuduk. Bersukan. Okey, yang pergi kedua, bersolat. Membaca Al-Quran, tawaf, membaca buku, memegang Al-Quran, memegang buku dan sujud tilawah. Itu saja, ada 8. Cikgu ulang kembali. Bersukan, bersolat, membaca Al-Quran, tawaf, membaca buku, memegang Al-Quran, memegang buku, sujud
tilawah. Itu sahaja daripada cikgu pada pembelajaran kita pada minggu ini, iaitu berkaitan dengan apa itu wuduk. Ingat kembali, wuduk adalah meratakan air mutlak pada anggota badan yang tertentu mengikut tertib bagi untuk melakukan ibadah solat. Ibadah solat ataupun ibadah tertentu. Ingat, wuduk kita kena ambil sebab nak solat. Tak ada wuduk maka tak sah solat kita. Kalau tak sah solat, susah nak masuk syurga. Okey, itu saja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjawab aktiviti 1 dan aktiviti 2 muka surat 34 dan 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.